para hadirin sekalian, di pelajaran-pelajaran lepas kita ambil tengah Quran, ambil daripada akhir tahun 62 tahun mau balik ke luar negeri, terus hari Sabtu tu juga hari yang ngajar Quran ni ambil daripada Quran berbinnas malikin nasilahin nas, dan tu naik ala kata. Dan minggu lepasnya kita habis akhir surah Baqarah, start daripada tilka rusul sampai pada fasurna al-qawmil kafirin. Hari ini insyaAllah kita ambil daripada awal lagi lah, iaitu ambil daripada Al-Fatihah. Baik, sekarang kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعل. Kita panggil niat. Kalau kita pergi masuk dapur ngecik minyak berapa, ngecik kita pergi padang menyapu ngecik debu apa, kita basuh muka juga. Tapi basuh muka dalam hati kita ingatnya sekadar nak basuh debu, nak basuh ngecik berapa semua sekali. Tapi air semaya ni bukan sekadar nak basuh debu, bukan sekadar nak basuh peluh-peluh dak, nak basuh buai segala orang panggil hadas kecil, hadas besar. Hadas ni makna benda fikiran hok mari gangguan fikiran apa semua sekali, ingat batu ni. Selagi sebanyak mana kita ingat batu gua ni hati kita, maka sebab selama itulah apa dia ingatan pada Allah nak masuk salih. Kerana cawan sebuti bila kita bubuh pasir, lepas bubuh teh juga, nak bubuh air sedikit juga tak boleh lah, bukan bubuh pasir tu. Jadi kalau nak bubuh air, kena bubuh pasir. Begitu juga hati kita ni ibarat bekah. Cawan kau, gelah kau, pinggan kau, dan bubuh pakai air, ingat pada Allah. Kita nak bubuh Allah dalam hati kita, tak boleh lah. Boleh kan? Kena buang kau tu dulu. Cara buang ialah ambil ismail dengan basuh muka tu, niat dah nak buang hadas. Orang tua-tua panggil nak akak hadas. Akak tu buang, tak kata akak lah, buang hadas. Jadi ingat pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala, ya Allah, itu aku ambil ismail yang tujuan aku nak buang habis dalam hati aku segala perasaan yang Allah Ta'ala panggil aghyar, jamak pada ghair. Ghair makna benda lain. Aghyar segala benda lain pada Allah Ta'ala. Segala gangguan syaitan, segala gangguan nafsu, segala gangguan iblis apa semua sekali hak lain pada Tuhan ni, kita nak buang belakang melalui basuhan muka air sembahyang. Sama ada air sembahyang kita nak sembahyang atau air sembahyang nak baca Quran, tentulah kita ada niat tadi. Niat nak buang habis kalau benda-benda karut maut dalam hati, supaya hati bersih dan boleh masuk ajaran Quran ini dengan segala sepenuhnya. Itu benda-benda itu kena ada. Dua, yang tiganya juga bila kita diajar supaya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada tu kita diajar supaya baru sebut bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim maknanya Tuhan, aku nak minta mu tolong pelihara aku daripada syaitan. Tak ada tok bomo boleh pelihara aku daripada syaitan, tak ada ubat kedai boleh ubat aku daripada syaitan, tak ada jampi, tak ada apa lain daripada mu seorang je Tuhan boleh pelihara aku daripada syaitan. Itu makna a'udzubillah, itu aku nak minta mu pelihara aku daripada syaitan. Asy-syaitan ar-rajim, Allah Ta'ala sendiri sebut syaitan ni bahasa kena rinjal ni kalau sebut tak Kelantan enggak tagu lah. Syaitan ni bahasa jenis kena tagu jauh-jauh. Ada tanah kau, tagu tanah kau. Ada batang kayu, tagu batang kayu. Ada lembing, ada senapan, lacar dia lah syaitan. Kerana syaitan ni bukan bahasa boleh buat kawan, boleh buat sayang. Ini para hadirin semua lain daripada menimbulkan rasa maruh hati kita kepada syaitan. Kerana syaitan bahasa jenis rijal, bahasa jenis kena tagu, bahasa jenis kena bidah, bahasa jenis kena bedik. Maka kita juga serentak dengan itu kita diajar juga bahawa atas dunia ni ada makhluk lain yang tak nampak tengok. Ini satu masalah juga. Atas dunia ni para hadis semua banyak orang atas dunia ni dia berasa sebanyak mana hak nampak tengok, hak tu je hak ada. Hak tak nampak tengok di mata, dia kira tak ada. Rupa-rupanya Islam hari aja dah. Ada
hak mu nampak tengok tu memang ada lah, kerana mu nampak tengok. Hak tak nampak tengok pun ada juga, cuma tak nampak. Tidak mesti benda hak ada tu kena nampak belakang dah. Ada juga benda tu ada kat dunia tapi tak nampak tengok. Syaitan, malaikat, Allah, dosa, pahala, syurga, neraka. Ni benda-benda ni benda ada, sah ada. Kerana tukar hak buat dunia ni kata ada. Baki lagi mu tak nampak, itu pasal. Tidak mesti benda hak ada nampak belakang. Piti hak dalam poket mu tu pun ada tapi orang tak nampak tengok. Apa ni sifat takut, sifat berani. Orang hak pasal berani juga tak boleh bunyi itu sikit malah bocah orang. Berani artinya ada pada dia sifat berani tapi nak tengok tak boleh. Jadi tidak semua barang hak ada ni nampak tengok belakang. Jadi boleh jadi bukan bila kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim, kita kena ingat atas dunia ni ada benda hak tak nampak tengok, namanya syaitan. So, begitu juga bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah ya amat murah lagi amat kesianlah. Bismillah dengan nama Allah. Pertamanya Allah ada walaupun tak nampak tengok, tapi benda hak tak nampak tengok tadi serupa juga syaitan tak nampak tengok, malaikat pun tak nampak tengok, Allah pun tak nampak tengok. Tapi walaupun tak nampak tengok memang ada. Allah ada, syaitan ada, malaikat ada dan sebagainya. So, yang kedua para hadirin semua bis ba disebutin ni dalam pengajian sastra Arab dia panggil nahwu Arab. Ba ni dia panggil huruf. Dalam orang mengaji bahasa Arab, mula-mula start tu guru ajarnya 3 perkara. Orang nak mengaji bahasa Arab. Dan bahasa lain pun begitu juga. Pertama dia kata atas dunia ada benda orang panggil isim. Yang keduanya ada benda orang panggil fi'il. Yang ketiganya ada benda haraf. 3 ni diajar sebagai permulaan mengaji nahwu Arab, sastra Arab. Isim makna perkataan-perkataan yang berbentuk nama. Itu apa panggil isim lah. Rumah, salad, air, nasi, buah durian, kereta. Ni benda-benda nama. Benda-benda nama gini orang panggil isim dalam bahasa Arab. Beri dalam bahasa Melayu diajar atau tidak dalam grammar Melayu ni wallahu a'lam lah, tak belajar. Yang keduanya bahasa jenis perbuatan. Macam kata makan. Makanan. Makan makna satu jenis perbuatan. Orang ada jam, tangan, suak, mulut ni orang panggil makan. Perkataan makan ni orang panggil fi'il, perbuatan. Masalah kat panggil buat isim dia panggil noun. Baik, apa makan, tidur, bangun, menulis, jalan, menengok, mendengar, turun, naik. Ini perbuatan ni orang panggil fi'il dalam bahasa Arab. Kedua-dua ni, baik isim baik fi'il, dia boleh berdiri sendiri. Dia boleh ada sendiri, tidak payah berkait dengan perkataan lain. Makan, kita boleh sebut makan dengan tak payah kita guna perkataan lain lebih awal belum pada perkataan makan. Kerana perbuatan dan nama ni boleh berdiri sendiri. Tetapi hak lagi dia panggil haraf. Haraf ni sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian. Mesti dia berkait dengan barang lain. Sama ada benda lain tu ada depan mata ataupun tak ada. Kalau ada depan mata, nasib baik ada lah. Tapi kalau tak ada pun kita kena kira juga dia jadi ada. Termasuklah ba ni. Apa ni ba, fi, mim, ila, an. Perkataan daripada Melayu panggil dengan. Perkataan dengan. Bismillah maknanya Melayu panggil dengan. Perkataan dengan ni kita putih tak boleh kita nak tubik-tubik mulut dengan lagi. Dia kena ada perkataan lain benda-benda tu. Mari dengan mutakar, baru jadi kerja. Makan dengan tangan, baru jadi kerja. Tulis dengan apa ni, dengan komputer, baru perkataan dengan ni sini perkataan ia tidak boleh bersendirian kalau tidak berkait dengan perkataan lain dulu. Sekarang ni Allah Taala guna bi makna dia dengan. Tiba-tiba tak ada perkataan belum pada bi dengan nama Allah. Lah mana perkataan tubik-tubik dengan nama Allah lalu? Belum daripada dengan ni, belum pada ba ni kena ada perkataan lain lagi. Sebab tetapi Allah Taala tidak sebut perkataan tu. Alim pula atau ahli bahasa kita, orang panggil apa, nahwiyin, dia tulisnya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya mula dengan nama Allah. Itu perkataan yang umum lah. Saya mula dengan nama Allah.
Barulah dengar itu pakai kerja. Kerana dengar dia tidak boleh bersendirian, kecuali dia kena bertali bersangkut dengan perkataan lain. Perkataan yang paling mudah kita cari ialah perkataan saya mula dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang makmur raja amat. Soalnya kenapa Allah Ta'ala tidak bawa perkataan hak dulu pada bom? Kenapa Allah Ta'ala tidak bawa sendiri perkataan dulu pada bom bagi membolehkan manusia di muka bumi ini faham bahawa nama Allah ni dimulakan dengan itu dengan ini? Jawabnya ialah kerana Allah Ta'ala nak manusia sendiri bubuh perkataan itu di segenap kerja dia. Kalau Allah Ta'ala sebut belum pada bismillah ada perkataan apa nama ni, aqra'u bismillah, saya mengaji dengan nama Allah, akulu bismillah, saya makan dengan nama Allah, anamu bismillah, saya tidur dengan nama Allah, aktubu bismillah, saya tidur dengan nama Allah. Kalau Allah Ta'ala sendiri tu sebut begitu, Tuhan sebutlah nak memenuh hajat manusia je daripada umur 15 tahun sampai mati ni, nak kata berapa ribu juta perkara manusia buat. Hak mana Tuhan sebut, kita mula dengan hak sebut. Hak mana Tuhan sebut tu buat, hak mana Tuhan tak sebut kita nak buat balik. Ya tak ya, oleh kerana Allah Ta'ala nak daripada manusia ni segenap kerja manusia mesti dimula dengan nama aku, maka aku tak payah sebutlah perkataan itu, mu sendirilah. Misalnya kita nak turun tangga, anzil bismillah, saya nak turun tangga dengan nama Allah. Aftah bab sayarah bismillah, saya nak buka pintu kereta dengan nama Allah. Ahmil misallah, saya nak bawa baku saya dengan nama Allah. Apa saja benda yang manusia buat, Allah Ta'ala nak bawa mesti dimula dengan bismillah dah. Supaya segala-segala gerak-geri manusia di muka dia sebagai hamba aku ni, aku nak tengok mu mula dengan nama aku belakang. Makan, minum, tidur, bang, nak bercakap, nak gapo semua sekali bismillah belakang. Ini cara lagu tu. Maka Allah Ta'ala nak bubuh sendiri perkataan itu memang satu benda yang ia menyusah pada kita. Takkanlah Tuhan nak bubuh habis segala gerak kerja kita. Kerana gerak kerja kita terlalu banyak dalam muka dunia ni, ratus ribu juta sehari-hari hidup kita je daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 petang tu. Kalau kita catik lebut sendiri, kita boleh tengoklah kecek dengan orang, polah kek steril lah, turun tanah lah, rombok tali lembu lah, pergi mani lembu lah, mani anak lah, mani bini lah, mani anak. Kalau nak tulis kerja kita atas dunia juga pagi gelap sehari sudahlah tak berkali puluh ribu, ratus ribu kalau kita buat. Ya semua sekali sepatutnya mula dengan bismillah belakang. Tetapi para hadis semua dengan sebab kerja kita manusia terlalu banyak, maka Tuhan buang perkataan hak dulu orang panggil muta'allaq, Tuhan buang, maka bubuh saja, dan manusia sendiri pandai-pandai lah sangkut perkataan bismillah, hak belum pada bismillah dengan perkataan tertentu. Jadi kesimpulannya, bismillah dengan nama Allah maknanya menulis, saya menulis dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya bangun dengan nama Allah, saya makan, saya minum, saya angkat telefon, saya letak telefon, semua sekali bismillah belaka. Dengan cara macam tu, agak Tuhannya manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan. Kadang sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Sebab tu alim ulama kita tulis bahawa bismillah ni sunat, mesti dibaca sebelum daripada apa saja kerja kita buat. Nak turun tangga bismillah, naik tangga bismillah, pulas steering bismillah, buka pai kita bismillah, buka akad baku kita bismillah, letak baku bismillah, ambil duit daripada pembeli bismillah, beri cucu dia bismillah, apa saja bismillah. Dengan sebab bismillah terlalu banyak kita duk sebut, agak Tuhannya kita terpengaruh dan terheret sambung dengan Allah. Sebab tu tak timbul masalah maksiat. Orang mukmin tidak akan terbuat maksiat bila dia kata bismillah. Takkanlah kita tengok selipar yang comel, kita kata bismillahirrahmanirrahim, pakai selipar gitu. Ini tak jadi gitu. Dia tak jadi. Bila tak jadi itulah Allah Ta'ala naknya. Tak jadi nak curi. Kenapa? Mulut diajar dengan bismillah. Tak jadi nak isap rokok, kerana bismillah. Kau ada juga bismillah isap rokok. Ini orang panggil hikmah yang terselindung, ia terlalu penting, dia terlalu besar. Segala-gala kerja manusia ni berkisar di atas titik terpaksi yang satu, iaitu nama Allah. Bila semua sekali berkisar atas nama Allah, maka harap Tuhan tidak akan timbul manusia ni buat maksiat, buat dosa. Walaupun mana kecil dosa sekalipun, sifat kata dosa, manusia tak jadi nak buat. Kenapa? Dia sekat di bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ta'ala, sebab itulah
Di mana-mana pun kita diminta sebut nama Allah. Fazkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Mungkin nak sebut nama aku, sebut banyak yang boleh. Nak sebut bismillah, kau nak sebut masya-Allah, kau nak sebut Allahu akbar, kau nak sebut la ilaha illallah, kau subhanallah, kau apa ni alhamdulillah, kau apa saja gerak kita kalau boleh jangan lari daripada nama Allah, nama Allah, nama Allah, nama Allah subhanahu. Sebab itulah kita nak sebut Islam ni, Islam. Mari makhluk perasaan nak buat Islam. Baik, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman, ya amat murah, Ar-Rahim, ya amat kesianlah. Para hadis semua waktu Tuhan sebut syaitan, dia sebut saja Ar-Rajim, a'udzu billahi minasyaitan Ar-Rajim saja. Bila dia sebut nama Allah, dia sendiri bubuh dua sifat. Dia tidak saja Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam banyak-banyak nama Tuhan, berpuluh-puluh ni, kita panggil 99 nama Tuhan ni, dia ambil dua. Dia hak dua-dua ni hak comel-comel berlaku, hak sedapnya berlaku. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, ya amat murah lagi amat kesianlah. Dengan nama Allah, kalau kita nak buh nama, dengan daulat Allah, kalau kita nak buh nama, dengan tuah Allah ke, dengan keramat Allah ke, dengan kebesaran Allah, boleh bubuh apa saja pun. Dengan tujuannya nak menimbulkan rasa sayang manusia kepada Allah, nak merapatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah, terjemahlah bahasa Melayu mengikut keadaan masa semasa. Keadaan semasa tu kita guna bahasa Melayu perkataan mana yang boleh menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia, kita gunalah. Macam mana sebut semua kataan tabbat yada abi lahab wa tabba. Tabbat yada abi lahab wa tabba ni ayat tu dari langit untuk menyupuh Abu Lahab. Untuk menyupuh. Baik, kita masih lagi duduk guna bahasa hak 100 tahun dulu. Itu kata benasalah 12 tangan Abu Lahab, wa tabba dan benasalah dia. Kata benasa ni orang kampung tak guna. Walaupun dia bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu jangan 100 tahun hari tu. Orang tak guna dah dulu. Macam perkataan jebur. Yang hari tu apa dia orang beli minyak gas bawa jebur tu. Lah ni kan kata jebur budak-budak gapo dia mau jebur. Yang hari tu panggil jebur, lah ni orang panggil botol. 100 tahun lagi orang panggil berapa budak tak tahu. Orang Arab. Ada orang Arab bawa pergi ke Masjid Ambo. Masjid Ambo nyari jemaah dia mau bagi botol banyak. Arab tanya, "Ilmu baik." Ilmu baik. Umbubah ni mana pahit? Pahit apa kata banyak ni. Jadi nak rayaknya bahasa ni dia berubah-ubah sama. 50 tahun, 100 tahun dia berubah-ubah semua. Sebab tu kalau dia kakak ingat cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda belia-belia lari daripada negeri dia raja negeri itu jahat. Tak terdaya dia nak sebar tauhid apa semua sekali. Maka dia tak tahan, dia lari penat, masuklah gua, tidur punya tidur siapa 300 tahun tidur. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 309 tahun. Bila tidur Tuhan hidup balik dia. Tak pada 300 tahun hidup balik pukul lapar. Bila lapar hak seorang tu ambil duit, apa nama ni, ambil duit beri pada satu orang suruh cari makan kedai. Lepas tu dia rakyat, dia kata wala talataf ala syarana bikum ahada. Ingat sikit. Pergi kedai jangan hidup kecil banyak. Jangan hidup kecil hab Islam hab apa nanti ada SB ada berapa kan. Apa tahu mari kita duduk nusuk sini kata dia. Tak apalah hamba Allah ni bawa pergi kedai beli makan. Dia tu habis ikhtiar malah biar orang tahu bahawa dia ni golongan pemuda, golongan beliau pejuang-pejuang Islam yang lain. Siapa sana kedai ni dia waktu ambil piti hok jamin 300 tahun gitu. Pakaian hok copotong, hok kacing baju sebutir jamin 300 tahun gitu. Dia cakap pada dia pun cakap pada hok jebur-jebur tadi nak. Dia menyebabkan ketua kedai tu tengok, mana budak ni kecik mari mana lagu ni. Bila asal-usul rewan nak piti tuan, lagu ni tak ada ni piti lagu ni negeri ni. Dan kecik ni kecik. Tok nenek aku hari tu kecik sepuluh mari baik. Akhirnya tu buka rahsia dia. Jadi yang hak mana nak sebutnya bahasa ni dia berubah-ubah. Tabbat yada abi lahab itu boleh terjemah benasalah. Bukan mana begini Kelantan mati dibunuhlah Abu Lahab. Tu dia pasal pandai. Bila kita nyup Kelantan bila menyup orang
Dia bahasa kelakor, mapu, bahasa jilat cok. Tu apa teman. Jadi tabbat yada Abi Lahab tabbat jilat cok lah, mati dibunuhlah Abu Lahab. Itu terjemuh tu barulah jejak molek kepada pendengar. Dan bila kita terjemuh, kita mesti ada orang panggil ilmu balaghah. Dalam pengajian bahasa Arab ni panggil ada ilmu balaghah, ada nahwu, ada sarah, ada itu, ada ini dan ada. Balaghah ni ilmu yang menyebabkan bila kita faham ilmu ni, cakapan kita tu mudah sapa. Balaghah yang belum balaghah makna sapa. Sapa jejak ke tulis orang panggil. Jadi kalau kita duk main bernasal Abu Lahab wa tabba dan bernasal dia, oh kapo dia, kapo dia bernasal. Jadi itu benda-benda gini kita kena faham. Begitulah seterusnya. Bismillah, dengan nama Allah, dengan daulat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keramat Allah, dengan keagungan Allah, dengan tua Allah. Katalah apa saja pun guna bahasa, ia tidak lari daripada maksud asal Quran bagi membolehkan masyarakat ataupun pelajar-pelajar kita, sekurang-kurangnya orang kampung kita faham benar apa Tuhan. Dengan nama Allah, dengan nama, dia tidak kata bizatillah, dengan zat Allah. Kerana Allah ni dia tidak pasal jenis zat seperti kita. Pasal nama tu nama adalah memang nama ni kena ada. Apa nama ni, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Mula-mula ilmu hak tu ajar tu ada tu kita itu dia ajar ilmu, dia ajar nama. Di atas dunia tak ada benda hak tak ada nama. Dan lo dengan sebab reka sains hak baru-baru ni tu benda-benda hak tak ada nama, maka sengaja dipernamakan. Macam vitamin. Vitamin ni benda hak baru timbul, benda hak orang baru jumpa, benda ni lama jangan sama jadi dengan orang, sama jadi dengan makhluk lagi, tapi dengan sebab vitamin ni benda orang baru jumpa, maka dia beri nama lah. Tak ada orang nak beri nama vitamin A, vitamin B, vitamin C, tak ada orang nak buat. Vitamin C komplit apa semua sekali. Ni nama-nama yang sengaja direka. Ya, kalau tak ada nama kena diberi namakan. Jadi nama yang paling mustahak dinamakan ialah Allah. Kerana Allah satu tukar bagi buat kita. Yang buat kita apa Allah, yang membuat dunia apa Allah. Ya tak ya, kena ada nama. Nama yang tentunya ialah Allah. Orang panggil Tuhan ni bukan nama, ini gelar-gelar. Orang Melayu panggil Tuhan, orang India panggil Khuda, orang Putih panggil God, orang apa dia ada nama masing-masing. Itu gelar-gelar dia. Tapi hak nama dia betulnya Allah. Cina pun kena kata Allah, orang Melayu pun kena kata Allah, orang Putih pun kena kata Allah. Itu sebut nama dia betul. Sekarang Tuhan kata segala-gala perkara ni muhir manusia mesti mula dengan nama aku, iaitu Allah. Sifat akunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia amat murah lagi amat kesian lah. Siapa dia letak sifat ni pada Allah? Jawabnya dia sendiri. Dia sendiri bubuh nama dia Allah, dan dia sendiri bubuh sifat-sifat. Sifat ni kita panggil peranan lah. Peranan Allah Ta'ala ni kerja dia apa ni amat murah lagi amat kesian lah. Dalam banyak-banyak nama dia 99, dia bubuh, dia ambil dua sifat. Dia benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia. Orang tasawuf bisa, kau jangan sebutin kapung. Kalau kita lah bini dua lah, bini tiga, mudah-mudah sikit misal. Buka-buka selera je supaya dia bini dua, bini tiga. Dalam bini dua orang, hak seorang tu Rahman, murah hati. Nak pitih tak ada pitih, boleh pilih lalu. Nak makan singgah hari ni, buat singgah lalu. Kawan nak pergi ke tak balik 3 hari ni pun tak apalah, dah 3 hari 4 hari tak apalah, asal sayang ke adik sudah lah. Hak seorang lagi tak boleh tu sikit masa tu bunyi. Hak seorang lagi baru selalu pukul 1 baru balik, pukul 7 pagi hari tu ada. Maknanya hak seorang lagi tu muka mani, hak seorang lagi tu muka masa sombong. Kita sebagai tu lelaki nak sayang hak mana? Nak sayang hak mana? Belah mana comel pun macam muka masa sombong. Belah mana comel pun macam kecil tak masa menyekik sombong. Hakikat sayang kita. Kenapa? Kerana tidak ada sifat Rahman, tidak ada sifat murah hati. Manusia ni sendiri tu mikir tertarik dengan orang yang hati dia murah. Maka Tuhan kata, kalau mu sayang pada orang yang murah sikit, hati dia murah sikit je, dia mau tengah hari tengah malam pun boleh lah. Kalau mu sayang dia, aku ni manusia, aku tak pernah tidur lah. Cadang mu nak jumpa bila, aku boleh belakang. Tidur pun tak, ngatuk pun tak, cadang aku mu nak jumpa aku bila, boleh. Nak mari aku bila, boleh. Nak doa dengan aku bila, boleh. Nak doa tengah malam, tengah hari berdiri, tengah lemah, tengah berapa pun, aku ada sama-sama. Itu murah aku.
Lain pada tu pula banyak lagi lah para hadis semua murah Tuhan tak amat murah ni. Atas dunia ni orang hak sembahyang boleh makan, hak tak boleh sembahyang boleh makan. Hak tolak syariat dia boleh makan juga, boleh pakat apa semua sekali. Tapi di akhirat kelak Ar-Rahim, yaksi belah. Akhirat kelak Ar-Rahim, kesian belah. Hak mana duk tolong aku atas dunia ni, duk tolong sokong aku, duk tolong gapo aku, walaupun kena marah, kena gapo, walaupun kena habis gapo pun, akhirat kelak aku kenal betul mata siapa dia kesian aku atas muka dunia itu, hari ni aku bersyukur di akhirat kelak. Hak mana tak dengar kata aku atas dunia itu, hari ni aku berhutang, aku minta maaf lah kerana aku ni ngerti kesian pada orang kesian. Dan aku juga tak ngerti kesian pada orang tak kesian pada aku. Sebab tu dia kata Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat. Atas dunia ni hatta orang khizir dalam hutan tu pun boleh makan, boleh minum, gemuk metang, beranak sekali-sekali, bat 10, 15 apa semua sekali. Itu sifat Ar-Rahman. Bewok dalam rok, cacing dalam batu pun boleh makan berlaku. Tapi akhirat kelak tak ada. Siapa dia hak melawan aku, pandailah aku bakar api. Hak taat pada aku, aku beri pada dia syurga. Dan syurga ni abadi. Sebagaimana neraka tu abadi, syurga juga abadi. Kenapa? Sifat aku atas dunia ni baik dan aku tak pilih bulu. Ar-Rahman. Akhirat kelak aku pilih orang. Hak setuju dengan aku bersyurga. Hak tu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman yang amat murah, Ar-Rahim siang belah ni, Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat kelak. Hasil daripada Tuhan tolong orang hak tolong dia, Tuhan akan tolong dia akhirat kelak, dia pilih putih mata orang hak tolong dia atas dunia, maka kita tidak peras. Kita tidak orang panggil putus angin ataupun putus asa daripada menyokong kerja Allah Ta'ala. Belah mana susah, belah mana penat, belah mana jerih, belah mana benci dorang pun, oleh kerana akhirat kelak kita mempunyai harapan tinggi untuk Tuhan layan kita dengan baik, maka tadi naik semangat kita. Naik semangat dan kita naik siap belah pula pada orang melawan kerja-kerja Tuhan. Siapnya orang ni putih nampak banyak poket, pandai nampak tanda dia, pandai menulis, pandai baca, pandai berapa, tapi bakpo duk lawan Tuhan. Akhirat kelak belah mana tak fikirkan tu. Kita naik siap pada orang melawan dan semangat kita bertambah-tambah lagi walaupun ditentang apa ni bila kita kerja Islam, kalau kita yakin 100% bahawa Tuhan tidak berbohong. Bila dijanji akhirat kelak waladina amanu fina dan apa ni lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, orang mukmin akan beri syurga akhirat kelak, maka kita meletak harapan yang selalu tinggi pada Allah Ta'ala beri syurga pada kita. Dan sebab itulah kita tidak boleh peras dan kita tidak ada ruang untuk nak putus asa daripada kerja Allah Ta'ala. Ini semua para hadis semua hasil daripada Tuhan sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dari segi bahasanya Rahami. Ar-Rahman ambil daripada perkataan Ra-Ha-Mi. Ar-Rahim juga begitu, ambil daripada perkataan Ra-Ha-Mi. Kedua-dua perkataan ni pecahan daripada perkataan asalnya rahmat. Perkataan rahmat ni perkataan yang Arab, ia telah dimelayukan. Ya Allah telah kumpullah rahmat daripada ni. Rahmat ni kalau kita bermakna Melayu apa yang kesian belah. Bila kita kata Rabbi fili warhamni, itu aku dosa aku, warhamni, tolong beri rahmat pada aku. Kenapa rahmat? Rahmat jawabnya kesian. Gapo dia hak Tuhan kesian kita? Kita tidak buat senara pada Tuhan. Ya Allah Tuhan aku senara hak mungkin kesian kat aku nya begini. Beri anak soleh kau, beri tubuh sihat kau, beri jiran-jiran aku tak buat kena kat aku, kau beri harta aku rezeki halal kau gapo. Kita tidak buat senara pun. Bukan kita kira begini Tuhan. Nampak gapo hak nampak aku mustahak abui. Nampak aku mu tengok aku ni mustahak pada anak soleh, abui anak soleh. Mu tengok aku ni mustahak pada kesihatan, abui kesihatan. Mustahak mu tengok aku ni ibu bapa aku tak sesuai bab. Aku dulu buka pintu hati ibu aku supaya bab. Apa saja hak yang mu tengok perlu pada mu tengok aku ni perlu pada rahmat mu kesian belah mu beri. Itu makna warhamni. Tuhan, minta tolong beri rahmat pada kesian belah. Sebab kita kata orang lapar. Kita jumpa dengan orang lapar. Takkanlah dia nak nanti kita dia lapar. Mari kita pergi dengan orang ceramah mana boleh. Orang lapar dia tidak perlu pada ceramah, dia nak nasi. Jadi begitu. Apa saja bila kita berjumpa dengan orang, apa saja benda hak dia kira perlu sekasa, kalau kita boleh menahikan dia, maka hal kita sudah clear pada dia. Pandai kita siap pada dia. Orang lapar ajak pergi dengan ceramah. Tak ada pergi orang lapar tadi. Takkan nak kenyang. Jadi ketika tu dia mustahak pada nasi, mustahak pada duit. Gitu dulu. Kita ceramah tempat orang miskin. Dia ceramah patah tempat orang hidup, kaya pagi makan pagi.
Ketua ceramah minta orang patah derma. Ayatnya begini, pahala orang menderma. Ayat begini, pahala orang menderma. Dia nak makan beras pun tak nak, makan nasi pun tak ada. Ini orang panggil penceramah, dia tak pandai. Tak pandai tu tajuk ke berapa. Panggil tak pandai. Tak pandai pula skru, tak kena dengan nak. Naknya nak 9, skru 12. Jadi tak sama. Itu dia. Jadi penceramah baik, gapo doa kita betul juga. Ya Allah, itu sebab tu bila pada kita berdoa, kita dalam keadaan sakit, kita bancang, ya Allah itu aku, tolonglah, beri rahmat pada aku. Rahmat ya kita mustahak ketika tu ialah sehat, segar. Kita tumpukan masa warhamni. Waktu kita baca Rabbi fili warhamni duk congok tu, kita tumpu warhamni siap kat aku. Aku dah tunggu sakit tu, sakit aku tubuh sakit, pitih tak ada, anak-anak teriak, ya Allah Tuhan siaplah kat aku, berilah makanan, berilah rezeki halal, buka pintu hati orang kampung supaya siap mak ibu ai berah pada aku, bukalah pintu hati segala melekat langit tu ke orang atau muka bumi supaya rezeki siaplah pada aku. Patut aku doktor kemari, patut apa semua sekali. Itu kita tumpu ke perhatian kita bila kita baca warhamni. Begitu juga wajburni. Wajburni mana? Hei Tuhan turun timbang maknanya kita ni ada kekurangan sikit. Yang kalau tak turun timbang, maka kekurangan ni akan terus kurang. Timbang. Ketika timbang tu kita ingat kenapa dia penuh yang timbang. Timbang masalah ke ekonomi ke, masalah keluarga ke, masalah tua ke, masalah menatu ke, masalah adik ipar ke, kakak ipar ke, masalah jiran ke, masalah kerajaan ke, masalah rakyat ke. Apa saja benda yang kita berasa mustahak ditimbang, maka bila baca wajburni, kita ingat benda-benda yang perlu ditimbangkan. Jangan duduk cuma pakai bidah mulut tu, pakai automatik tu wajburni warzuqni warfa'ni wahdini. Hati kita kata-kata duduk dah kopi, duduk di jabat duduk apa. Jadi kalau Tuhan tak makbul doa kita, betul. Kadang-kadang kita sendiri tidak padu Tuhan. Kecek tu sebagai automatik, macam kaset gitu. Tekan pun nak bunyi nyanyi radio kita. Betul bila bunyi duduk cuma juga Rabbi fili warhamni. Dia tulis sendiri gitu ya. Sedangkan sembahyang ni kena ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Hak bahasa qalbi, hak bahasa hati tu kena guna hati sepenuh. Wajburni, Tuhan wajburni. Tu lu timbang berapa dia? Dia ada program tetap dalam hati kita benda ni kena. Bacalah semaya tak boleh baca buah sebab naqratid Nabi kata naqratid macam air patut padi lekat lekum kalau cepat dah jangan begitu, baca sepatah. Kalau kita nak habis Rabbi fili tak ada habis. Kalau kita nak tolak juga nak baca setengah sudah Rabbi fili habis begitu sekali Allahu akbar ya Rabbi fili alhamdulillah lekat tak ditulis Melayu kesian dia dibaca. Kalau tentu kita kerja banyak, Rabbi firli, Allahu akbar. Subhana rabbil ala, Allahu akbar. Ya subhanallah, subhanallah. Bobah. Ini bukan cara orang sembahyang, ini cara berapa dah tahu. Ini buat apa yang molek kedudukan kita. Allahu akbar. Itu manlah bekwala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang kena bijak. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat baik lagi amat siamlas. Jadi perkataan B tadi kena ingatlah bawa seperti itu. Sebab tu Allah tasawuf kata Quran sebuah ni duduk dalam Fatihah. Dan Fatihah sendiri duduk dalam bawah saja. Tu kalau apa ni cetusan daripada fikiran orang tasawuf tu bendanya kata dia terangkan hati bila kita perhati memang betul. Seluruh Quran duduk dalam Fatihah. Kerana sebanyak mana hukum, banyak mana nasihat, sebanyak mana apa semua dah Fatihah belaka. Dan Fatihah sendiri itu kata dia semua sekali duduk dalam bawah seperti itu jelah. Kerana sikit-sikit dengan Allah, sikit-sikit dengan Allah. Baiklah kita masuk sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan yang didik semua alam. Segala puji bagi Allah. Puji orang Kelantan panggil muju. Orang Kelantan ni dia bahasa dia muju. Allah mujunya dia mana? Mujulah kereta kawan tak terbalik. Allah mujulah kereta kawan makan break. Mujulah ada piti. Mujulah anak mari, anak balik. Muju tu alhamdulillah. Kita ni
Mujurnya demo mari. Kadang-kadang dia kecek lagu tu dia lagu tu semati hati dia. Tidaklah kata alhamdulillah mujurnya demo mari. Kerana orang nak mari tengok kita suntuk. Kereta kita mampu tengah bukit. Katalah kita bawa anak, bini, anak kecil, yoya ni mampu kereta tengah bukit. Tepat bunyi buka pintu nyala tu bunyi. Ya Allah, mau rimah. Tengah-tengah begitu mari mana saya? Mari rak betul. Allah dia Muhammad apa tu bukit ni? Kita kata Allah yang mujurnya dia Muhammad. Tidak kata alhamdulillah mujurnya dia Muhammad itu. Ni beza di antara orang Melayu dengan orang mukmin. Orang Melayu dia betul sekat mujur dia Muhammad. Tidak kata alhamdulillah mujur Tuhan buka pintu hati demo, ni geruk kaki demo mari pak kawan susah. Kita boleh cek lalu. Aku ni orang Melayu kau orang Muslim. Kalau kita start dengan alhamdulillah, alhamdulillah aku Muslim. Dia perlu tambah lagi. Tapi kalau start mujurnya ada memari. Nak Tuhan tu tak ingat sikit abu. Orang Melayu bagus tu tidak usia orang Melayu mana. Dia Melayu dah sian ni serupa Melayu, sian, Cina sampai tak ada ego aku. Arab, Melayu, sian, boya semua tak ada ego aku. Yang ada egonya Muslim. Cina Muslim baru ada ego. Melayu Muslim baru ada ego. Orang putih Muslim baru ada ego. Selagi duduk main bangsa gini, tapi sen tak laku jual di akhirat tu. Tak laku di pasaran akhirat. Jadi oleh yang demikian, bila manusia duduk tamu dunia atas dunia, bila kita manusia ni kita reti kita serba kurang. Orang kaya setara mana pun kurang cara kaya dia. Orang miskin pun kurang cara miskin. Maka oleh kerana manusia dia sedar bahawa dia ni berkanduk kepada orang. Orang kaya kadang-kadang telefon ke saya, kadang-kadang telefon ke koli dia, kadang-kadang telefon ke apa. Tanda dia tak boleh kaya kalau tidak bergantung dengan orang tu. Kita orang miskin kita juga kadang-kadang kita berjumpa dengan orang tu, kita beli buatan selain apa semua sekali. Oleh kerana manusia dia sedar otomatik bahawa dia ni apa nama ni lemah. Dia tiap-tiap hak lemah dia mesti bergantung dengan orang, bergantung dengan sama saya dia. Dan bila bergantung dengan orang tu boleh sepenuh hajat dia, maka dengan sendiri dia kata mujur dan madu. Mujur kata kawan tak terbalik. Kalau tengok kontak juga. Jadi hak mujur ni dah alhamdulillah dalam bahasa Arab. Jadi alhamdulillah rabbil alamin terjemah dia Melayu betulnya segala mujur mari daripada Allah lah. Baik kereta tak terbalik pun mujur kerana Allah. Kereta lekat break pun mujur kerana Allah. Kerana ada piti selut dalam poket ada piti. Minyak kereta tak ada selut poket ada piti. Mujur ada alhamdulillah. Jadi segala mujur segala Tuhan ni ialah punyaan Allah. Tidak kerana orang mari, tidak kerana break makan, tidak kerana tak terbalik, tidak kerana itu kerana ini, bukan sebenarnya puja yang mari daripada Allah. Dengan sebab itu segala mujur ni kepunyaan Allah, bukan kepunyaan orang. Bila mujur ni, puji ni punya Allah, maka segala puji mesti diserah kepada Allah Taala. Moga dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hak Tuhan. Dia tidak kata alhamdu minallah. Segala puji mari daripada Allah. Dah, puji ni hak dia. Bila puji, mujur tuah ni hak dia, segala-galanya jangan diberi kat orang lah. Mujur demo, mujur pitih, mujur ombak, mujur demo. Tak kena. Mu tak kena diberi barang hak aku beri kat orang. Tak boleh. Itu cara Islam masuk apa ni akidah yang pertama dalam hati orang yang semaya, dalam hati orang baca Fatihah, itu segala-gala benda ni milik bagi Allah Taala. Bila rumah kita, walaupun rumah kita basah siapa ni? Basah Pak Leh. Sebut kata basah buruk belah mana pun, bila kita kata hak Pak Leh, mari polis setara mana besar sekalipun dia nak masuk pagar, nak masuk buka pintu dengan tiap sana tak boleh. Tuan rumah kata rumah saya tu buruk rumah saya, cik tak boleh masuk. Kalau tidak saya tak izin. Kalau masuk juga dosa. Cik kena makan lapar di akhirat kalau tak minta maaf. Tu dia cara. Dengan sebab tu orang yang belah mana besar pun dia kena hormat pada tuan rumah, kerana rumah ni diberi milik oleh Allah kepada dia, bukan sekat kerajaan yang beri milik. Allah pun kata bila membuat sesuatu maka hak. Kalau orang lain langgar, curi ke masuk ke apa gapo, tu dia berdosa. Dia nak masuk boleh tapi dia berdosa. Akhirat kelak dia kena sujud tapak kaki boleh. Itu cara Islam.
dunia ni lillah. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعاد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حويتا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العبر والعظات. عدد حجات الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن مشروعية الحج. اختلف العلماء هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة في الإسلام؟ وقد روى الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج قبل هجرته إلى المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج. Minggu lepas kita belajar mengenai dengan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik haji. Dan kita dengar juga ucapan yang Nabi kita ucap ataupun ceramah yang Nabi kita laku di hari Arafah di Mina. Dan di antara kandungan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah minta kita semua ittaqullaha fin nisa. Tuan-tuan semua naklah beringat pada aku, takut pada aku mengenai dengan perempuan, dengan isteri maksudnya. Boleh jadi apa nama ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tajuk isteri ni kerana zaman dia tu zaman orang Arab baru-baru dah lepas daripada zaman jahiliah dia tu. Memang Arab jahiliah memperkudakan perempuan ni sekadar hatinya. Isteri ni mai Mekah ni ambil peluang dia ceramah mengenai dengan Islam. Dan tempat yang paling sesuai bagi Nabi berceramah ialah di Mina. Di Mekah ni orang mari sekejap, mu tawah aku tawah, mu se'in aku se'in. Masa tawah pun nak ceramah tak boleh, muka orang berak tak boleh. Masa se'in pun nak ceramah tak boleh. Masa di padang Arafah pun payah nak ceramah kerana sekejap ni orang pergi sekali sehari pas-pas sekali. Orang yang paling lama sekali orang duduk di Mekah ialah di Mina. Kerana Mina ni ialah umumnya orang duduk 3 hari. Sudah habis 3 hari orang datang di Mina tu, dia ada pula kedai nak dia, kedai tahunan. Sekali setahun orang Arab berjual beli. Pasar tahunan dia lah. Mengapa segala keperluan hidup ni orang pergi jual belakang di padang Mina tu lah. Lepas pada orang mendatang dekat, dia jual barang, di patung. Ketika tu orang asyik, tengah asyik tewah patung, tewah syi'ir tewah dia. Sebab tu Allah Ta'ala waktu mukjizat Nabi Muhammad ni dalam bentuk Quran, dalam bentuk cakatan. Kenapa? Kerana orang Arab bila dia bertani patung, bertani syi'ir berapa, maka syi'ir yang terbaik sekali itu diberi hadiah. Dan hadiah dia ialah digantung syi'ir itu di perabung Kaabah. Kerana Kaabah tempat yang orang Arab semua sekali hormat dan tak ada siapa dia ganggu pun. Maka untuk nak mengabadikan pantun dia tu, dia ambil, ditulis, digantung di perabung Kaabah. Apabila pun orang tahu ni patung orang ni patung orang ni, sebagai badan perpustakaan dia lah. Baiklah, jadi Nabi-nya hak tentunya Nabi pergi ke padang Mina 3 kali untuk nak berkempen. Kenapa kata dia? Fa innahum qadimu awal fatawa'adu. Mula-mula sekali orang Madinah, Arab Madinah mari buat haji Mekah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Mina. Nabi kita pergi secara sulit berkempen mengenai Islam dan memperkenalkan diri dia sebagai Nabi, menyebabkan ada di antara orang yang duduk pada Mina tu kenal mengenal. Dan ketika tu tak ada sebarang perjanjian apa lagi. Cuma Nabi kita kenal, saya ni Nabi akhir zaman. Nabi pula pergi berjumpa orang Madinah ni kerana orang Madinah lah orang yang dikira lebar sikit banding dengan Arab-Arab lain. Arab lain ni jahil-jahil sungguh. Tak ada tok lembar, tak ada ustaz, tak ada tok guru. Tapi Arab Madinah tu gedenya ramai orang Yahudi. Orang Yahudi hok lari daripada Yaman. Dia Mekah. Kalau kita tengok dalam peta tu Mekah ni, sebenarnya Mekah ni dia berhubung dengan Yaman. Di sebelah sebelah timur dia kan.
Berhubung dengan Yaman. Yaman sendiri itu asalnya agama Yahudi. Tetapi dengan sebab ampangan air di negeri Yaman yang dulu yang masyhur dengan kemakmuran Yaman itu, kan ada ampangan air dibuat oleh zaman Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman lagi beribu tahun dulu pecah. Cerita dalam Quran pun ada. Bila pecah tak, ampangan air tak ada. Jadi negeri tu kering, buah-buah kayu pun tak buah apa sekali, menyebabkan orang lari. Kenapa tak cukup makan minum. Di antara ramai-ramai orang yang lari daripada Yaman tu pergi ke Madinah. Kerana Madinah terkenal negeri pertanian. Negeri pertanian, negeri apa pasar pakedada ni pun bila kita ke Madinah tu beza banyak dengan waktu kita duduk Mekah. Duduk Mekah negara tanah kering kotak beresai apa semua sekali. Di Madinah kita boleh tengok pokok-pokok apa yang taman yang banyak sekali. Pakedada ni pun masih lagi Madinah tu mengeluarkan hasil taman yang banyak. Baiklah, orang daripada Arab Dinuh ni dia duduk ngaji malam-malam. Ngaji dengan Yahudi. Kerana Yahudi ni ahli kitab, orang yang mengaji, orang apa malam-malam. Yahudi ni berkumpul di balasan-balasan dia. Dan Arab hak tak reti apa sekali dengar band telinga duduk atas tangga berapa dengar. Dalam banyak-banyak benda orang Arab dengar daripada Yahudi duduk mengajarnya, kata dia akhir zaman akan timbul Nabi. Orang Yahudi duduk suka ni Nabi akhir zaman ni kena buat radio. Ajar juga. Jadi akhir sekalinya orang Arab duduk dekat kepala dia bahawa Nabi akhir zaman akan timbul. Walaupun orang Arab duk berasa bahawa Nabi akhir zaman ni ialah orang Yahudi, kerana Yahudi duk kata akhir zaman orang dia, tetapi tahu-tahu tu sebenarnya orang Arab. Kenapa? Kerana Nabi yang disebut-sebut oleh Yahudi itu dia orang ada. Namanya sekian. Disebut-sebut nama Ahmad. Disebut Ahmad dalam Quran tak apa sebut. Yang keduanya pula duduk lahir di sebuah negeri namanya Paraklit. Paraklit ni Mekah. Negeri Mekah tu orang panggil Paraklit ataupun Bakkah. Dan tubuh badannya orang Yahudi wayak sesok. Tinggi rendah, putih hitam, hidung yang belah mana, rambut yang setara mana, giginya belah mana, tapak kakinya lah mana, jari jemari semua sekali memang sifat Nabi-nya adalah Taurat. Dan Yahudi yang wayak habis-habisan dengan tujuan nak paut perhatian orang Arab. Orang Arab dan orang sekitar tu supaya perhatian. Jadi bila Nabi tahun yang pertama Nabi pergi jumpa dengan orang Arab dia wayak saya Nabi, maka orang-orang Abdin ada situ tu ingat balik ajaran tutup guru dia daripada semalam-malam. Dia cek tengok bapak dia kata betul dah ni. Apa hak tok guru kita ada wayak Nabi akhir zaman akan timbul daripada Mekah, daripada Paraklit. Apa namanya, rupanya tinggi kena setara ni dia perhati dengan tubuh badan, tubuh jenis bola apa, tubuh jenis empat segi ke, rambut eka atau ika ke, berapa semua sekali sifat yang Yahudi sebut dalam Taurat tu ada berlaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan tahun yang pertama Nabi kita berjumpa ni ada hubungan di antara Nabi dengan orang ni. Baik, bila sudah haji, orang ni balik ke Madinah, dan Madinah tu geger. Orang kata Nabi akhir zaman timbul dah, Nabi akhir zaman timbul dah. Tahun depan mari ramai lagi. Orang tu yang menyebabkan tahun depan tu orang panggil berlakulah ikat setia, mubaya'ah di antara orang Madinah hok kena tahun lalu dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan berjanji nak masuk Islam, janji nak itu nak ini. Tahun yang pertama tak salah 13 orang. Tahun yang keduanya 70 orang. Jadi menunjukkan, kata Tuhan kita, menunjukkan bahawa Nabi buat haji tahun tu. Tahun yang pertama pun Nabi buat haji, jumpa dengan orang ni. Tahun yang kedua pun Nabi buat haji. Tahun yang ketiga pun buat haji. Lepas pada tu Nabi kita pun pergi ke Madinah. Jadi arti 3 kali Nabi kita berjumpa dengan orang Madinah di Padang Mina. Arti 3 kali jugalah Nabi kita buat haji. Katanya orang yang mengatakan bahawa Nabi pernah buat haji belum daripada hijrah ke Madinah, sebab selama 3 kali berdasar pada sejarahnya. Dan cara orang ni buat tesis kita panggil tu memang cara yang diterima oleh orang golongan-golongan yang membuat tesis sekarang. Kita nak kaji orang, nak buat kajian bahagian jarah, bahagian apa sekalipun, memang lain tu dia guna. Apa awak kata begini kerana sejarahnya begini. Baiklah, kemudian wa minhum man rawu alaihi salatu wassalam kana kull sanatin qabla an yuhajir. Ada juga orang yang mengatakan bahawa Nabi ni naik haji tiap-tiap tahun. Hak tadi dia kata 3 kali ya, tapi ada orang yang kata haji Nabi kita buat haji tiap-tiap tahun belum daripada hijrah.
Jadi kalau belum pada hijrah tu Nabi kita hidup di Mekah 13 tahun, hari tu 13 kali lah haji Nabi campur dengan hak sekali pada waktu Nabi kita berada di Madinah, jadi 14 kali. Wa ayyamma kana al-amru fa inna mimma la shakka fi anna wujub al-hajj inma syuri'a fil 'am al-'ashir min al-hijrah. Kata dia, walau bagaimanapun ketua kita ni kata bagaimana sekalipun, maka hak tentu yang tak dapat diragu-ragu lagi bahawa wajib haji ni disyarat tahun yang ke-10 hijrah. Ada orang mengatakan haji itu ayat tahun yang ke-5 hijrah. Ada orang mengatakan buat haji tahun yang ke-10. Allah a'lam lah. Walam yakun wajiban qabla dhalika, menyebabkan Nabi kita, menyebabkan orang Islam tidak buat haji, tidak buat haji wajib belum daripada tahun yang ke-10. ولذلك كان يطلق كثير من الصحابة على حجة الوداع هذه اسمها حجة الإسلام أو حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh kerana Nabi kita buat haji sekali tak ada dahulu, lepas pada tu ayat walillahi 'alal nasi hujjul bait, maka keseluruhan alim ulama sama ada ahli tasawuf, ahli fiqh ataupun ahli sejarah, semua sekali sebut bahawa haji yang Nabi buat tu dia bubuh bermacam-macam nama. Ada setengah dia bubuh nama Hajjatul Wida', ada setengah dia bubuh nama Hajjatul Islam, ataupun disebut Hajjatul Rasul. Oleh kerana Nabi itu buat haji sekali je lepas pada tahu ayat wajib, maka nama gelaran yang diberi pada haji yang Nabi buat tu bermacam-macam nama. Pada orang yang mengatakan bahawa haji yang Nabi buat itu sebagai satu sejarah kerana lepas pada tu Nabi meninggal dunia, maka orang panggil Hajjatul Wida'. Hajjatul Wida' makna haji selamat tinggal. Kerana Nabi berasa dah bahawa kerja aku napaknya aku ni berakhir dah. Kerana ayat Tuhan putra ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, jadi hari ni sempurnalah agama kamu, maka Nabi berasa bahawa inilah kali terakhir aku buat haji dan lepas pada ni aku akan mati dah. Maka ibarat haji Nabi kita pergi ke Mekah buat haji tu ibarat jumpa dengan umat-umat dia yang mewakili seluruh dunia maknanya. Maka ucap selamat tinggal. Maka dasar pada Nabi kita buat ucapan selamat tinggal pada haji tu, maka diberilah Hajjatul Wida'. Wida' maknanya selamat tinggal. Kalau kita orang nak pergi ke Mekah nak ikut kita pergi atas dia pakai kapal terbang mana? Kenapa? Kerana wida'an maknanya selamat tinggal. Disebut juga Hajjatul Islam, haji Islam. Kerana belum pada ni haji budaya zaman-zaman hak tu nenek buat. Sekat tu ayat haji wajib dah baru dia panggil haji tu haji secara Islam. ومن الأدلة على ذلك ما رواه الشيخان من خبر وفد عبد القيس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيهم أنهم قالوا له مرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. Dalil yang keluar yang mengatakan bahawa belum pada ni haji ni tak ada, belum pada Nabi kita buat haji sendiri, haji tidak wajib. Kata dia dalilnya ialah satu berita, iaitu cerita satu rombongan daripada rombongan Arab Abdul Qais yang berjumpa dengan Nabi SAW, dan dekat dia nak balik, puak-puak rombongan Abdul Qais ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, murna bi amrin faslin, kami nak balik dah ni kampung, nak mari pula dekat ni jauh negak. Kami nak minta supaya mu tu suruh kami benda kata putus, supaya benda putus ni kami nak pegang molek, dan bila balik kampung kami nak sebar benda ni pada masyarakat kampung kami. Dengan cara lagu tu kami masuk syurga. Sebab tu